Oke, salam kawan-kawan. Saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan di luar sana. Hari ini saya ada sedikit pencerahan berkenaan dengan isu DAP yang selalu dimomok-momokkan, mengatakan kita lihatlah kalau DAP memerintah Malaysia akan terjadi seperti mana yang berlaku dengan Singapura. Oke ya. Ini saya menjawab tidak mau begitu panjang, dan saya cuma berpandukan kepada kita punya perlembagaan dan berpandukan kepada jawapan tepat dan agak ringkas kepada kawan-kawan supaya benda ni kawan-kawan faham, dan tidak bila ada pertanyaan seperti ini daripada macai-macai yang mungkin sekolah atas pokok, so kawan-kawan boleh jawablah. Mungkin kawan-kawan lebih bijak daripada saya, tetapi ini saya membuat pencerahan ini untuk kawan-kawan yang mungkin tidak berapa paham tentang Malaysia ini di awalnya, di awal penubuhan Malaysia ini. Kita jangan cerita yang sebelum penubuhan Malaysia, ini sudah berbeza. Kita cerita penubuhan Malaysia supaya kawan-kawan tu faham. Jadi saya nak bermulanya seperti ini. Penubuhan Malaysia ni dia elemen dia terdiri daripada empat bahagian lah, iaitu Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak dan Singapura. Sebenarnya Brunei pun diajak bergabung, tetapi ada part lain. Saya tidak mau ke isu yang politikal sangat, dan saya tidak mau juga isu yang melibatkan raja-raja. Saya cuma cerita yang melibatkan kenapa Singapura boleh keluar daripada Malaysia, yang melibatkan sekarang ini banyak saya tengok macai-macai ataupun cyber trooper memainkan isu ini. Jadi untuk menjawab persoalan itu, jadi di sini saya cuma menerangkan dengan lebih detail sedikit supaya tetapi padat, supaya lebih paham. Okey. Di waktu pergabungan ini di antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan Singapura, dia dipanggil MA63 kalau hari ini. Itu yang kalau kita dengar, apa tu MA63? Kenapa Sabah dan Sarawak asyik meminta untuk loyalti minyak ataupun melibatkan peruntukan ataupun melibatkan agihan kewangan negara, seperti itulah. Jadi kerana dia melibatkan MA63, saya rasa mungkin ramai juga menteri, saya ingat banyak juga yang tahu, tetapi saya ingat ada juga menteri yang memang betul tidak tahu. Ini saya yakin. Jadi MA63 ini tadi kita panggil Malaysia Agreement tahun 1963 ini adalah yang ada dia punya part-part dalam agreement tu, perjanjian Malaysia 63 lah, tahun 1963 bahasa Malaysianya. Jadi ada dia punya part-part dalam tu, dalam perenggan-perenggan dia ada benda tu. Apa kelayakan untuk tiga negara ini tadi. Ini asalnya negara ya. Saya nak cerita ni, Sabah, negara Sabah, Sarawak, negara Sabah, Singapura waktu itu saya tak pasti sama ada negara atau tidak, tetapi anggaplah negara. Jadi bergabung dengan Malaysia ni tadi. Okey. Jadi disitulah gabungannya namanya Malaysia. So apabila saya tidak mau ke politiknya, jadi untuk kita nak mengatakan Singapura itu keluar, dia ada hak. Sebab dalam perjanjian MA63 tu ada hak ni. Begitu juga dengan Sabah dan Sarawak, dia pun ada hak dia. Cuma memerlukan macam kita buatlah sekarang ni, kita punya ni buat SD sahaja. Itu sahaja sebenarnya untuk rakyat. Jika rakyat mengatakan boleh keluar, ya keluar. Dan agreement itu sebenarnya tidak boleh diubah oleh perlembagaan kita. Saya tidak tahu yang lebih-lebih lagi. Saya harap ada yang lebih paham. Tetapi agreement tu ada di England sekarang ini. Jadi benda tu susahlah untuk diubah. Sebab tu dulu waktu pergabungan itu nak sign agreement apa semua, yang pembesar Sarawak macam Tun Jugah apa semua tu, begitu juga dengan daripada Sabah, Singapura, mereka pergi buat perjanjian itu adalah di England. Dan mereka lah kita waktu itu. Okey. Jadi begitulah hakikatnya yang mereka dok mengatakan seperti ini, seperti ini. Jadi kita sebagai rakyat perlu tahu di situ. Jangan kita
tiba-tiba termakan dengan momokkan politik yang menjual parti ini, menjual parti itu. Pada saya itu satu kesalahan. Tetapi saya sebagai rakyat, kalau saya tidak menerangkan ini kepada kawan-kawan, perkara ini saya rasa saya juga kerugian, karena sedikit hal seperti ini kalau saya dapat share dengan kawan-kawan, sekurang-kurangnya ini ada ilmu yang kita sama-sama belajar untuk kita dapat tahu sedikit tentang apa itu Malaysia yang mereka mainkan dalam isu politik selamanya yang kita belum berapa tahu. Jadi begitulah kenapa Singapura itu boleh keluar. Kalau contoh untuk negeri Semenanjung ya, saya tidak tahulah di situ sama ada dia punya itu tergantung kepada raja-raja mungkin. Tetapi untuk part Semenanjung, Sabah Sarawak dan Singapura ya seperti itu. Dia termaktub dengan perjanjian itu. Ini hakikat yang kita memang perlu terima. Sebab itu kalau Sabah dan Sarawak minta apa yang mereka mahu itu sudah termaktub. Seperti nak minta agihan kerusi yang cukup, peruntukan untuk negeri mereka ikut sewajarnya, itu adalah sudah termaktub dalam perjanjian MA63. Jadi kalau kita nak lihat MA63 tu lagi ngeri sebenarnya. Lagi dia minta peruntukan lebih, yang dapat hari ini sedikit saja. Dan begitu juga kerajaan Malaysia pun mungkin dengan Sabah ataupun Sarawak, saya rasa masih banyak hutang lagi. Itu belum hutang negara lagi kan. Jadi masih benda ni masih ada sedikit masalah di situ. Tetapi jangan kita menjualkan bahawa kenapa benda ni jadi seperti itu. Sebagai rakyat Malaysia, saya pun berharap negara kita ni dalam keadaan aman, dan saya pun tidak suka kepada perpecahan. Apalagi semua negeri kita hidup berbilang kaum, kita memerlukan kemajuan di semua negeri kita. Jadi parti politik ini adalah satu daripada untuk kita meloncatkan ekonomi kita sebenarnya. Apabila sesuatu parti politik itu boleh kukuh, kita berharap wakil rakyat yang kita lantik ini tadi, dia boleh memajukan kawasan kita. Tetapi apa yang berlaku hari ini, wakil rakyat kita selepas menang daripada pilihan raya jarang ke tempat asalnya untuk melihat kawasan-kawasan di mana rakyat yang mengundi mereka ini tadi. Ini yang berlaku. Mereka sibuk dengan agihan jawatan, sibuk dengan kekuasaan yang ada, sibuk dengan berebut jadi menteri. Itu yang kita lihat hari ini. Dan kalau kita lihat selama berapa tahun ini, kebelakangan ini, kita lihat kawasan yang sepatutnya menteri ataupun MP menangi, masih banyak yang mundur walaupun mereka pegang sampai puluhan tahun. Ini bukan saya nak cerita kepada satu MP, tetapi semua MP yang kita lihat adalah kebanyakan seperti ini. MP yang lama dulu, semenjak dalam 2, 3, 4 tahun ni baru kita nampak bila MP Pembangkang PH menang waktu itu, baru kita nampak perubahan ada mula sedikit, sebab ada perlawanan antara parti politik ini. Dan sekarang ni pun seperti mana yang kita tahu, Pembangkang PH ni dia memang kuat, dan kita tahu juga kerajaan PN hari ini pun goyang. So sekian dulu dari saya. Nanti saya sambung dengan pencerahan yang lain. So saya harap kawan-kawan di luar sana paham sedikit tentang pencerahan berkenaan dengan isu DAP yang dimomok-momokkan ini tadi, dan berkenaan dengan isu gabungan Sabah Sarawak ini, dan politik kita yang kuncak-kancil hari ini. Oke, so saya harap sekian dulu, nanti sambung lagi. Oke, thank you kawan-kawan.